Di sebuah taman yang damai, sepasang kekasih duduk berdua, berbicara dengan suara perlahan. "Sayang," ujar si lelaki dengan penuh rasa ingin tahu, "apa yang paling kamu dambakan?" Teman wanitanya tersenyum manja, pipinya sedikit merona. "Perkara yang paling aku dambakan ialah kamu mencium aku di 3 tempat." Si lelaki tersenyum yakin. "Ah, itu mudah. Beritahu aku, di mana 3 tempat itu?" Si wanita mendekatkan wajahnya, berbisik lembut, "Paris, London, dan New York." Si lelaki terdiam sejenak, kemudian menghela nafas panjang. Tak sesuai dengan apa yang aku bayangkan." Seorang istri sedang memandang suaminya dengan wajah penuh amarah. Untuk kesekian kalinya, dia meluahkan rasa tidak puas hatinya. "Mengapa kamu tak beritahu saya lebih awal yang kamu ni miskin?" bentaknya. Si suami menghela nafas, cuba menjelaskan. "Saya dah beritahu dulu, tapi kamu cuma mengangguk tanpa mahu memahami." Si istri berkerut dahi, mengingat kembali. "Apa sebenarnya yang kamu katakan dulu?" Suaminya tersenyum tipis sebelum menjawab, "Saya dah beritahu kamu bahawa cuma kamulah satu-satunya yang kumiliki di dunia ini." Si istri terdiam, antara nak marah, ketawa atau nak menangis. Di sebuah kedai emas yang mewah, seorang wanita asyik membelek cincin di dalam cermin pameran. Ketika dia menonggeng untuk melihat dengan lebih dekat, tiba-tiba perut terdengar bunyi kecil yang memalukan. Mukanya merah padam, dia cepat-cepat memandang sekeliling, berharap tiada siapa yang perasan. Namun alangkah malangnya, seorang promotor berdiri betul-betul di belakangnya. Dengan harapan dapat mengalihkan perhatian, wanita itu tersenyum pura-pura tenang. "Berapa harga cincin ini?" tanyanya cuba mengawal keadaan. Promotor itu tersenyum sinis sebelum menjawab, "Puan, kalau tengok pun dah boleh terkentut. Saya yakin bila tahu harganya, Puan terus terberak." Kamal diundang ke rumah kawannya, Mizal, untuk makan malam. Sepanjang malam, Kamal memperhatikan sesuatu yang menarik. Mizal kerap memanggil istrinya dengan panggilan mesra seperti sayang, manis, cintaku, sayangku, kasihku, dan sebagainya. Tersentuh dengan kemesraan itu, Kamal tersenyum lalu berkata, "Romantis betul kau ni, Mizal. Dah berpuluh tahun berkahwin, tapi masih panggil isteri dengan nama-nama manja begitu." Mizal hanya tersengih, kemudian mendekatkan diri ke arah Kamal dan berbisik perlahan, "Sebenarnya, aku lupa namanya sejak 3 tahun lalu." Jamal melangkah ke dapur dan bersuara, "Anti, ada gula tak?" Anti yang sedang sibuk di dapur menunjuk ke satu sudut. "Ada, dekat sana tu." Jamal pergi ke tempat yang ditunjukkan, tetapi selepas mencari-cari, dia mengerutkan dahi. Tak ada pun, yang ada cuma garam. Anti tersenyum sambil mengambil satu bungkusan dari rak dan menyerahkannya kepada Jamal. "Adalah, ni dia." Jamal membaca tulisan pada bungkusan itu dan semakin bingung. "Anti, saya nak gula, bukan garam." Anti ketawa kecil sebelum menjelaskan, "Ini memang gula, Jamal. Anti saja tulis garam supaya semut tak masuk dalam gula ni." Jamal terpaku dan membisu. "Ada pula macam ni kat dunia ni ya?" Seorang budak tahun 1 pulang ke rumah tanpa sesiapa pun menyedari dia telah melarikan diri dari sekolah. Setibanya di rumah, dia terus menjerit, "Mak!" Si ibu yang sedang sibuk di dapur segera keluar, terkejut melihat anaknya. Bukan sekarang masa sekolah ke?" Budak itu mengangguk dengan bangga. "Saya lari, Mak." Si ibu membulatkan mata. "Hah? Lari dari sekolah? Kenapa?" Budak itu mengeluh. "Cikgu tu lah, Mak." Mak semakin cemas. "Dia buat apa?" Dengan wajah penuh kebimbangan, budak itu menjawab, "Saya takut saya tak berjaya kalau belajar dengan cikgu tu." Mak semakin hairan. Kenapa pula?" Budak itu menghela nafas dan menjelaskan, "Sebab cikgu tu bukan mengajar kitorang, tapi kitorang yang mengajar cikgu." Asyik tanya je. 1+1 berapa? 3+2 berapa? Semua kita yang jawab. Saya rasa saya takkan berjaya kalau belajar dengan cikgu yang tak tahu apa-apa." Si ibu terduduk. Tak tahu nak marah atau nak gelak.
Pada suatu hari, sepasang suami istri berselisih faham dan tidak bertegur sapa. Si suami perlu bangun awal keesokan paginya, tetapi dia tidak tahu bagaimana mahu meminta istrinya mengejutkannya tanpa bercakap. Tiba-tiba, dia mendapat idea. Lalu dia menulis satu nota. Kejutkan abang. Pukul 6.30 pagi esok. Keesokan paginya, si suami terlewat bangun. Dia rasa nak marah pun ada. Tapi suaminya tiba-tiba tergelak dan tidak jadi marah. Dia ternampak satu nota di atas meja yang ditulis oleh istrinya. Bang! Bang! Bangun, bang! Dah pukul 6.30 pagi. Pada suatu petang, si ibu membawa anaknya yang berusia 4 tahun bersiar-siar menaiki kereta. Sedang mereka dalam perjalanan, si ibu membunyikan hon kepada sebuah kereta di hadapan. Anaknya yang kehairanan bertanya, "Ibu, kenapa ibu bunyikan hon? Siapa orang tu?" Si ibu tersenyum dan menjawab, "Itu saudara kita, sayang. Kita kena hormat." Anaknya mengangguk, seolah-olah memahami. Beberapa menit kemudian, seekor lembu tiba-tiba melintas jalan. Si ibu segera membunyikan hon sekali lagi. Anaknya yang masih keliru terus bertanya, "Itu pun saudara kita juga ke ibu?" Si ibu terkedu seketika. Sepasang pelancong asing sedang bersiar-siar di Malaysia dengan menaiki teksi. Sepanjang perjalanan, mereka berbual dengan pemandu teksi itu. Driver, bangunan apakah ini?" tanya salah seorang pelancong dengan penuh minat. "Oh, ini Masjid Putrajaya," jawab pemandu teksi dengan bangga. "Berapa tahun untuk menyiapkannya?" tanya pelancong itu lagi. "Dalam 6 tahun, balas pemandu teksi. Pelancong itu tersenyum sinis. "Oh, di tempat saya, bangunan seperti ini hanya mengambil masa 3 tahun sahaja." Mereka meneruskan perjalanan. Beberapa menit kemudian, pelancong itu bertanya lagi, Driver, bangunan apakah ini?" "Oh, ini pusat pentadbiran Putrajaya," jawab pemandu teksi. "Berapa lama bangunan ini disiapkan?" "Lebih kurang 8 tahun, kata pemandu itu. Pelancong itu ketawa kecil. "Oh, di tempat saya, hanya 4 tahun sahaja diperlukan." Tidak lama selepas itu, mereka tiba di hadapan 2 bangunan tinggi yang berkembar. Sekali lagi, pelancong itu bertanya, Driver, ini pula bangunan apa? Nampak macam berkembar saja." Pemandu teksi tersenyum dan menjawab selamba, "Oh, ini menara berkembar Petronas." "Berapa lama untuk menyiapkan bangunan ini?" Pemandu teksi berpura-pura terkejut, memandang bangunan itu dengan mata membulat, lalu berkata, "Entahlah, semalam saya lalu sini tak ada pun bangunan ni. Tiba-tiba hari ini dah ada." Pelancong itu terus terdiam.